Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Encik Zaid bin Zahri, pengarah IT Kuantan. Untuk bagi sesi pertanyaan bersama pengarah IT Kuantan, jadi ada apa-apa kemuskilan untuk kemasukan semula pelajar-pelajar IT Kuantan untuk belajar secara bersemuka di IT Kuantan. Okey, dengan itu saya mempersilakan dulu Encik Zaid bin Zani untuk memberi ucapan sepatah dua kata untuk kita sebelum kita memulakan sesi soal jawab kemasukan pelajar secara bersemuka ke ILP Kuantan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Zaid. Dan salam sejahtera. Yang berusaha penolong pengarah bahagian sumber dan multimedia Encik Muhammad Rauf, penolong pengarah bahagian pengurusan pelajar dan latihan Puan Nur Zarina binti Hamizan. Pagi ini kita juga mungkin bersama dengan Presiden MPP iaitu Muhammad Taufik Syahmi bin Suhaimi. Okay, Naib Presiden 1 MPP Muhammad Alif bin Abdul Ghani. Naib Presiden 2 MPP Khairun Nisa binti Muhammad Halim. Ibu bapa, penjaga pelajar-pelajar sekalian, pelajar-pelajar dan juga pelajar-pelajar yang dikasihi semua. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dapat kita bersama dalam sesi soal jawab masukkan semula pelajar ke ILP Kuantan. Okay. Tahniah juga diucapkan kepada tim bahagian sumber dan multimedia dan juga AJK yang terlibat secara langsung dan langsung untuk set up platform kita pada pagi ini. Sebelum itu, saya ingin kenalkan diri saya dulu lah. Saya Zaid bin Zahri, pengarah di ILP Kuantan. Okay, pelajar-pelajar kita semua, kita lebih kurang dalam 5 hingga 6 bulan dah tidak bersua bersama. Terasa sunyi ILP tanpa pelajar-pelajar. Kalau P. Ramli kata ibarat irama dan lagu tidak boleh dipisahkan. Begitulah juga pengajar-pengajar kita dengan pelajar-pelajar ILP sekalian. Berasa cukup sunyi kerana pelajar tidak ada di institut selama 5 bulan lebih. Kerana pandemik COVID-19, jadi segala perancangan kita, jadual pengajaran, pembelajaran tergendala. Dan pada hari ini kita masih lagi belajar. Mana pelajar-pelajar yang tertangguh belajar secara bersemuka, konsep pembelajaran lebih kepada pembelajaran online. Dan mungkin pelajar-pelajar kita rasa tak sabar-sabar lagi untuk memasuki semula institut kerana kita belajar kemahiran, di mana kemahiran kita belajar 70% kemahiran dan 30% teori. Dan pada pagi ini saya ingin memberi sedikit pencerahan berkenaan dengan kemasukan pelajar ke ILP Kuantan. Pelajar untuk batch yang pertama ni adalah untuk pelajar-pelajar semester akhir saja. Harap pelajar-pelajar ibu bapa juga boleh ambil maklum Pelajar-pelajar semester akhir yang dibenarkan sahaja. Oh, suara kurang jelas ke? Okey, dah jelaskan moderator suara saya? Okey. Jadi suara okey? Putus-putus lagi. Dah okey. Okey, terima kasih Encik Zaid atas
permulaan itu tadi dan seterusnya ada yang ibu bapa dan juga pelajar-pelajar bertanya bilakah tarikh kemasukan pelajar secara fizikal di IP Kuantan. Ini pandukan MKN sekarang lah, bukannya kata nanti untuk waktu sekarang ni bilakah bila untuk keputusan MKN sekarang ni di negeri Pahang adalah SOP pasal 3. Jadi bilakah tarikh kemasukan pelajar tu? Ada yang ibu bapa bertanya dan pelajar-pelajar bertanya tak sabar lagi nak masuk IP Kuantan ni. Jadi bilakah tarikh kemasukan pelajar secara fizikal di IP Kuantan tu Cik Zaid? Pelajar secara fizikal di Okay, terima kasih saudara moderator. Tapi sebelum tu saya ingin mohon maaf lah kepada ibu bapa dan pelajar di luar sana kerana mungkin line kita terputus-putus. Mungkin kurang jelas, dan kalau kurang jelas mungkin kita ibu bapa pelajar boleh kontak kita kemudian. Cuma apa yang saya nak maklumkan pada hari ini, saya ulang balik mungkin yang ada terputus tadi. Pelajar-pelajar yang diarahkan untuk masuk adalah pelajar semester akhir sahaja, iaitu dengar tak? Boleh dengar. Saya boleh dengar suara Cik Zaid. Dengar tak moderator? Dengar. Kita maaf banyak-banyak kerana ada gangguan lines ni. Okay, saya maklum balik pelajar-pelajar semester akhir yang terlibat adalah pelajar apa ni? Hello? Ya, Cik Zaid. Ya. Dengar kan? Pelajar yang diarahkan balik adalah pelajar semester 4 dan juga semester 3 mekatronik. Dan juga pelajar-pelajar elektrik semester 1, semester 2 dan 3. Selain daripada pelajar semester akhir, pelajar-pelajar berkenaan akan mula memasuki institut pada bulan 11 nanti. Untuk batch yang pertama Untuk batch yang pertama ni, yang mana kita tentukan tarikh untuk kemasukan pelajar adalah pada 4 hari bulan 10, iaitu pada hari Isnin. Okey. Dan sebelum pelajar mula memasuki institut, perkara yang paling penting, pelajar-pelajar mesti ikuti SOP yang telah ditetapkan oleh MKN lah. Okey, di mana pelajar-pelajar semester akhir sebelum datang ke institut yang pertama adalah mesti menjalani ujian RTK untuk memastikan pelajar-pelajar bebas daripada COVID-19. Pelajar-pelajar semester akhir wajib menjalani RTK, yang mana RTK itu yang agak murah lah, yang kita menggunakan ILU saja. Bukannya kita guna PCR yang cucuk dekat mulut dan hidung. Itu agak mahal, kosnya 250. Yang untuk RTK ni yang kita gunakan untuk pelajar-pelajar masuk adalah berkenaan dalam RM19 saja. Okey. Untuk ujian RTK ni, kita mohon pelajar-pelajar laksanakan ujian sebelum datang ke institut pada hari yang sama perjalanan ke institut pada hari Isnin 4 bulan 10. Karenanya apabila kita laksanakan ujian RTK di rumah masing-masing, jikalau didapati ujian tu positif, maka pelajar-pelajar perlulah kuarantin di rumah terlebih dahulu. Dan ujian RTK ILU ni dia ada 2 tanda, dan saya pernah buat sendirilah. Ujian RTK ni agak mudah jugalah, di mana pelajar-pelajar yang hendak menjalani ujian RTK ni sebelum 30 minit
laksanakan ujian RTK itu pelajar tidak boleh makan dan minum. Supaya air liur yang kita gunakan untuk ujian adalah bebas daripada makanan dan minuman yang boleh mempengaruhi ketepatan ujian RTK. Okey, kalau boleh dia ambil air liur dekat leher macam berkehak lah sikit buat kehak sikit-sikit dalam 2 kali ludahan ke dalam bekas tu, dan kita campurkan dengan sedikit cecair yang telah diseli RTK tu. Apabila kita titiskan kepada peralatan yang ujian tu, dia macam test kit untuk orang bersalin, lebih kurang sama je. Cuma kita titis air liur. Kalau orang bersalin dia letak air kencing kan. Titiskan air liur dekat RTK tu, test kit tu dia akan keluar. Kalau keluar satu line saja, dia ada 2 line. Kalau 2 line adalah menunjukkan positif. Kalau satu line dekat C tu, maknanya pelajar adalah bebas daripada COVID-19. Dan kita fikirkan ujian ni wajiblah sebelum pelajar-pelajar hadir ke situ. Okey, dan apabila dia hadir ke situ, jika ada gejala dan sebagainya, pihak situ akan menguruskannya. Kita akan tanggung untuk ujian RTK berkenaan. Dan berkenaan dengan pergerakan pelajar, kembali ke situ, kita ada 3 cara lah. Di mana pelajar-pelajar menggunakan kenderaan sendiri, sama ada motor ataupun kereta. Yang kedua, ibu bapa, penjaga pun boleh hantar. Kalau ikut SOP MKN, dia hanya benarkan seorang penjaga saja yang menghantar pelajar. Lepas tu akhir sekali ni melalui penerbangan, melalui flight. Penerbangan ni biasanya pelajar-pelajar yang berada di Borneo. Dan untuk pelajar-pelajar yang berada di Borneo, apabila dia kembali ke institut, pelajar hendaklah hubungi pihak pengurusan latihan pelajar supaya kita boleh menyediakan pengangkutan untuk kita mengambil pelajar daripada KLA ke institut. Dan jikalau kita ambil mungkin dari segi perjalanan tu lebih mudah lah, kerana kita menggunakan kenderaan jawatan. Ini ibu bapa, penjaga dan pelajar sekalian, harap maklum, sebelum masuk ke institut mesti laksanakan ujian RTK tadi. Jikalau positif ataupun demam, kalau boleh jangan hadirlah. Pastikan keadaan dalam keadaan normal baru hadir, sihat baru hadir. Waktu masuk ke institut, kita akan adakan satu kaunter macam pendaftaran pelajar baru jugalah. Kita akan ada kaunter untuk cek suhu dan juga melihat ujian RTK yang pelajar telah lakukan sebelum masuk ke asrama. Dan semasa kemasukan ke asrama, kita amalkan konsep drop and go saja, di mana ibu bapa pelajar tidak dibenarkan untuk turun membantu pelajar-pelajar. Kita cuba mengelakkan kita cuba elakkan. Dan kalau memang tidak benarkanlah, hanya pelajar sahaja yang turun ambil barang dan terus masuk ke asrama. Dan kalau ibu bapa pelajar nak bersalam ke, nak berpeluk cium ke dalam kereta boleh. Kalau dah lepas kereta tidak sesuai lah. Sampai je tempat untuk kita drop pelajar, ibu bapa berhenti ambil barang dan pelajar terus masuk ke asrama. Untuk makluman ibu bapa dan pelajar-pelajar sekalian, konsep pengajaran pembelajaran yang kita akan laksanakan pada 4 bulan 10 nanti adalah secara camp based training, seperti mana yang telah diarahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran juga MKN. Mana kita pelajar-pelajar masuk, kita kuarantin selama 2 minggu. Selama 2 minggu di situ, dan pengajaran pembelajaran berlaku
berlaku hybrid. Waktu-waktu kuarantin kita belajar secara online sepenuhnya, bukan hybrid kita belajar secara online sebenarnya untuk 2 minggu. Okay, selepas keadaan dah keadaan dah normal, selepas 2 minggu dan tidak ada gejala ataupun demam dan sebagainya, kita akan masuk kelas mengikut kapasiti kelas kita yang ada. Kalau ikut sekarang ni di Kuantan telah memasuki fasa pelan pemulihan negara, fasa ketiga. Mana kita akan tengok keadaan kelas. Kalau pelajar tu boleh masuk hanya untuk 50% saja. Kalau 20 orang pelajar, kita akan masuk kelas berkenaan tu 10 orang. Lepas tu kita akan asingkan ke kelas selebihnya lah. Dan semasa pelajar berada di situ, kita amalkan camp based training ini, pelajar-pelajar tidak dibenarkan outing. Tidak dibenarkan outing kecuali apabila keadaan mengizinkan. Kita pun perubahan akan berlaku apabila kita ada makluman daripada MKM bahawasanya mungkin pelajar-pelajar boleh dibenarkan keluar outing dan sebagainya, kita akan benarkan. Untuk masa kini, pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk outing. Segala keperluan pelajar, keperluan peribadi pelajar, kita akan uruskanlah. Mungkin pelajar-pelajar boleh membeli peralatan peribadi di kios institut, ataupun kita akan minta person in charge di banking masing-masing untuk membantu pelajar mengikut banking masing-masing lah. Mungkin ada pengajar kita akan bantu untuk urusan peribadi yang lain lah. Nak beli-beli barang-barang mungkin yang tidak ada di kios, kita akan bantu pelajar-pelajar kita. Okay, berkenaan dengan katakan ada pelajar-pelajar yang demam dan bergejala, kita akan asingkan dan akan kita kuarantin. Jadi ibu bapa di luar sana jangan bimbang, kita memang ambil berat tentang kesihatan pelajar-pelajar kita. Okay, tadi mungkin ada soalan daripada ibu bapa atau pelajar yang mungkin kita boleh jawab. Kalau yang tak boleh jawab, kita akan hantar jawapan kemudian. Okey, Moderator ada soalan. Kita buka untuk soal jawab dengan ibu bapa. Okey. Dengar suara saya. Okey. Dengar suara saya. Ini baru jelas suara moderator tadi. Terputus-putus sedikit. Kita minta maaf kepada pendengar di luar lah. Okey, satu tu Cik Zahid, pergerakan pelajar tu lah. Jadi adakah pergerakan pelajar perlu pergi ke balai polis untuk dapatkan surat untuk rentas negeri, ataupun boleh menggunakan hanya surat panggilan untuk kembali ke institut saja untuk pelajar-pelajar kembali ke institut? Boleh. Bagaimana tu Cik Zahid? Okey, terima kasih. Untuk pergerakan pelajar ke institut, apa yang saya difahamkan, pelajar-pelajar boleh menggunakan pakai surat yang kita panggil pelajar untuk datang ke institut, dan boleh juga mendapatkan kebenaran daripada PDRM untuk merentas negeri lah, kalau yang jauh daripada Kuantan tu. Tapi masa sekarang ni, jikalau kita ada surat panggilan belajar, insya-Allah akan mudahlah pergerakan kita tu. Okey, itu maknanya maksud Cik Zahid tu, mana yang semua pelajar yang kembali ke institut hanya menggunakan surat panggilan institut kita pun sudah memadai. Ya. Untuk kita kembali ke institut lah.
Jadi cuma yang daripada Sabah dan Sarawak, Labuan kali perlu maklumlah kepada Kuantan untuk kita menjemput di airport dan sebagainya. Itu macam mana tu Cik Zaid? Okey, seperti biasa, kita akan membantu pergerakan pelajar kita, terutama yang Borneo. Sebelum ni kalau pelajar perlukan pengangkutan daripada institut ke airport, kita akan hantar, dan yang memerlukan pengangkutan daripada airport ke situ juga kita akan sediakan pengangkutan. Cuma pelajar-pelajar perlu berhubung terlebih dahulu dengan bahagian perusahaan latihan, supaya pergerakan terlebih teratur lah. Maknanya kita ada satu tarikh untuk kita mengambil pelajar, jadi dia orang datang sekali. Okey, terima kasih. Dan seterusnya ada juga yang bertanyakan tentang kos lah. Kos untuk kembali ke situ adalah adakah ditanggung oleh pihak kerajaan atau pelajar itu sendiri? Okey, terima kasih Tuan Berita. Untuk kos pergerakan pelajar ni sepatutnya ditanggung oleh ibu bapa lah. Okey, ibu bapa yang hantar anak dia. Cuma yang saya maklum tadi, jikalau ada gejala dan sebagainya, untuk menjalani ujian RTK, pihak situ akan uruskan. Tapi untuk perjalanan datang ke situ, ibu bapa yang tanggung sendirilah. Okey, terima saya kasih. harap jelas kepada ibu bapa dan kepada pelajar. Macam biasalah. Seterusnya tadi Cik Zaid sudah ada sentuh tentang pergerakan pelajar untuk kembali ke LP ya. Jadi saya difahamkan Cik Zaid beritahu tadi adalah mengikut SOP MKN, boleh ditemani oleh seorang saja penjaga. Macam mana tu kalau kita ada lebih penjaga pula nak datang itu tu Cik Zaid? Memang SOP MKN tidak membenarkan ataupun macam mana tu Cik Zaid? Terima kasih moderator. Walaupun suara moderator tak berjelas, tapi yang saya dengar tadi kaedah pergerakan. Kaedah pergerakan seperti mana saya maklum tadi. Okey, untuk pergerakan pelajar kembali ke situ, kita melalui 3 cara, iaitu pelajar menggunakan kenderaan sendiri sama ada motor ataupun kereta. Yang kedua, ibu bapa atau penjaga boleh menghantar pelajar berkenaan ke institut. Eloknya arahan MKN adalah seorang penjaga saja yang hantar pelajar. Dan juga akhir sekali kaedah dia melalui penerbangan. Penerbangan ni untuk yang jauh, biasanya orang Borneo lah kot. Tapi kalau yang nak datang dengan flight daripada KL ke naik flight KL ke Kuantan pun, kalau maklum pada tarikh yang ditentukan, insyaAllah kita boleh bantu untuk mengambil pelajar kita di airport Kuantan. Kita akan bantu pelajar kita. Okey, seterusnya bagi kit ujian yang pelajar-pelajar perlu belilah, bukan institut sediakan. Jadi adakah jika pelajar tu terlupa bawa kit ujian dan sebagainya, adakah IP menyediakan kit ujian tu untuk penggunaan pelajar pada hari pendaftaran? Ni seeloknya seperti mana yang saya maklum tadi, pelajar-pelajar semasa nak datang ke situ pada hari kejadian, seeloknya dia dah beli standby kat rumah. Maknanya institut telah memutuskan pelajar ni menjalani ujian melalui kit COVID ni di rumah sebelum dia hadir, supaya keputusan kita dapati segera. Bukannya dia datang ke situ baru nak laksanakan ujian kendiri tu. Kalau dia hadir ke situ, kalau dia tiba-tiba dia test positif, pelajar ni daripada KL dan sebagainya, mungkin dia kena kembali ke rumah dia. Seeloknya buatlah kat rumah. Yang tu kita mohon ibu bapa tanggunglah. Yang saya maklum tadi, kalau pelajar-pelajar ada masalah, demam dan sebagainya di institut, itu kita akan tanggunglah untuk ujian kit tu, untuk kit RTK tu. Okey, Cik Zaid, untuk yang kit tu
kit yang biasa tu lah, bukan kita kena ke klinik dan sebagainya untuk buat kita cuma kit yang biasa saja yang boleh dibeli di farmasi bawah RM20 tu lah. Ada juga ibu bapa yang nak bercadang-cadang untuk ke klinik untuk yang bayar yang RM200 kan. Jadi sekali lagi saya difahamkan oleh pengarah kita, jadi kit yang harganya berbelas-belas ringgit tu yang kita boleh dapatkan dari farmasi sahaja. Itu saja yang kita perlukan untuk pendaftaran pasukan semula KLP Kuantan. Okey, jadi seterusnya saya nak ulas balik itu berkenaan dengan kit. Sebenarnya kita tiada halangan jikalau ibu bapa nak memastikan dia nak menggunakan PCR yang berharga RM100 tak apa. Cuma kita memikirkan ujian yang paling murah dan kerana konsep kita pelaksanaan secara CBT di mana pelajar-pelajar kita berada di situ daripada mula masuk sampai akhir dia keluar. Macam di IPT dia pelajar ada yang berulang alik, tapi di institut latihan Perhiasan Kuantan ni pelajar-pelajar kita masuk balik-balik habis semester nanti. Kecuali apabila kerajaan mengisytiharkan boleh rentas negeri dan sebagainya, okey. Buat masa sekarang kalau dalam PPN 3 pelajar-pelajar wajib berada di asrama. Tindakan kita adalah untuk memastikan pelajar-pelajar kita bebas daripada COVID-19. Itu. Dan itu saja. Seterusnya kos untuk kit ujian tu mana Cik Zahid telah maklumkan adalah tanggungjawab pelajar itu sendirilah. Yang pertama, ujian kit semasa dia nak ada, tanggungjawab dia ibu bapa dengan pelajar sendirilah. Semasa dia berada di situ, kita akan tanggung untuk test kit tu. Okey. Terima kasih Jai untuk test kit tu. Dan seterusnya, jika telah masuk ke institut didapati pelajar ada gejala lah yang tidak sihat, apakah pelajar dah sampai ke institut tetapi didapati tidak sihat, maknanya pelajar tu ataupun suhu dia melebihi 37.5, jadi pelajar tu perlu balik semula ke rumah ataupun kita kuarantinkan di IDP. Satu perkara tu. Itu yang saya maklum tadi. Sebelum hadir ke situ, pastikan pelajar dalam keadaan sihat. Jikalau pelajar duduk rumah pun duduk sesama, batuk, demam, tak payah hadir lagi. Tunggu keadaan okey, buat ujian self-test tu sama ada positif atau negatif. Kalau negatif, tunggu demam dia dah reda, boleh datang 2 hari ataupun 3 hari selepas itu. Kita tidak perlu hadir dalam keadaan demam tapi kalau pelajar semasa masuk ke situ dalam keadaan sihat walafiat, duduk 2 hari demam kita akan kuarantin dan kita akan jalani RTK tadi untuk memastikan pelajar kita bebas dari COVID, dan kita akan kuarantinkan lah. Dan kuarantin ni di bawah pemantauan penjaga asrama dan juga warden. Ibu bapa jangan bimbang, kita akan jaga sebaik-baiknya. Kita tengok keadaan, kalau keadaan teruk sangat ataupun yang perlu rawatan lanjut, kita akan bawa ke hospital yang berdekatan lah. Hospital STA, Hospital Tunku Afan Afzan di Kuantan. Kalau yang berdekatan di pusat kesihatan daerah di Balut ni pun, kita tengok keadaan pelajar tu macam mana. Okey, Cik Zaid, jadi jika pelajar lah didapati tidak sihat waktu berada di IDP ni, jadi tidak perlulah ibu bapa datang untuk mengambil bawa pergi klinik. Itu adalah tanggungjawab institut lah untuk menguruskan tentang kesihatan dan sebagainya. Betul saudara moderator. Jikalau pelajar yang tidak siap berada di situ, kita akan mengambil tanggungjawab penuh untuk memastikan kesihatan pelajar kita terjaga. Seperti mana saya maklum tadi, jikalau demam sikit-sikit, kita tengok keadaannya. Kalau demam teruk, mungkin kita perlu rawatan di hospital.
dan sebagainya. InsyaAllah kita akan ambil tanggungjawab sepenuhnya. Okey, terima kasih Cik Zaid. Seterusnya, bagaimana pula dengan peraturan? Ada soalan lagi? Peraturan keluar masuk institut. Jadi ada yang ibu bapa bertanya lah, bagaimana dengan peraturan keluar masuk institut? Adakah kita boleh keluar masuk ataupun boleh kepada pelajar-pelajar yang duduk di luar? Adakah dia boleh berulang-alik ke ilmu Kuantan dan sebagainya? Bagaimana Tuan Cik Zaid? Okey, terima kasih Moderator. Oh, banyak soalan pula dalam ni, dalam email ni. Adalah cek. Sebenarnya untuk berulang-alik pelajar-pelajar yang berada di luar, untuk Pelan Pemulihan Nasional fasa 3 ni, semua pelajar mesti berada di asrama. Jika perubahan SOP menyatakan pelajar di bina karantin, baru kita bagi duduk luar. Buat masa sekarang ni untuk mengelakkan pelajar-pelajar kita terdedah dengan COVID-19, kita bersetuju semua bahawasanya pelajar tidak boleh berulang-alik. Duduk di dalam semua. Sementara waktu, bila kembali normal, boleh kita bola, tak masalah. Jadi ini adalah mandatory lah kepada semua pelajar di institut. Maknanya kita memang kita guna konsep sepenuhnya CBT. Camp-based training maknanya pelajar masuk tak boleh keluar kecuali keadaan yang berubah yang mengizinkan pelajar tu keluar, baru boleh keluar. Okey, ada pertanyaan daripada ni. Berapa harga kit daripada Kuchai Meru? Kit tu saya beli tu hari dekat farmasi lebih kurang RM19.5 untuk RTK yang menggunakan saliva ataupun guna LU. RM19 tu kalau kita beli satu, kalau beli banyak mungkin 5 atau 6 dia letak harga dalam RM18 lebih kurang itulah. Jadi kita beli satu harga RM19 lah. Dan saya rasa nilai itu adalah agak murah, dan juga untuk memastikan pelajar-pelajar kita dan kita ni bebas dari COVID, untuk kata membagi confidence kepada kita, kena check dulu. Kalau PCR tu harga agak tinggi lah sikit, 200.5. Kadang-kadang kita pun kesian juga kepada ibu bapa. Kita cuba yang terbaik lah. Okey, satu lagi Cik Zaid, kalau pelajar-pelajar untuk vaksin, jika dia masih belum lengkap vaksin, dia difahamkan yang tak sensitif buat vaksin. Ya. Dimaklumkan yang tak vaksin pun boleh masuk ke institut. Okey, dengan syarat dia itulah. Boleh masuk berkenaan dengan vaksin, walaupun suara moderator putus-putus, tapi saya jelaskan. Okey, untuk pelajar-pelajar masuk ke institut, untuk pelajar semester akhir, sama ada vaksin sepenuhnya, vaksin belum lengkap ataupun masih dalam proses untuk mendapatkan vaksin, kita akan benarkan masuk ke institut, kerana seperti mana yang saya maklum tadi, kita menggunakan camp-based training, maknanya kita terkawal di dalam institut kita. Macam pelajar IPT lain, dia orang ulang-alik keluar masuk, tapi kita bila dah masuk, kita kuarantin, insya-Allah pelajar-pelajar kita akan terjamin lah dari segi COVID-19 tu. Okey, Cik Zaid, seterusnya jika tarikh vaksin, tarikh vaksin tu pelajar berada di IP. Macam mana tu? Tarikh vaksin saya bagi contoh. Contoh. Saya bagi contoh gini, Tuan Moderator. Pelajar perlu daftar pada 4 hari bulan 10, hari Senin. Tapi dia vaksin pada 1 hari bulan 10, contohlah. Jadi 3 hari. Pelajar tersebut perlu hadir juga ke institut, karenanya apabila dapat vaksin kedua, merujuk pada MySejahtera tu, pelajar-pelajar kebiasaan untuk merentas di negeri adalah dibenarkan. Dan ibu bapa boleh ambil anak dia untuk vaksin. Dan mana-mana pelajar yang masih tidak mendapat vaksin, kita pihak pengurusan akan cuba sedaya upaya untuk
mempercepatkan vaksin kepada pelajar-pelajar kita yang belum pernah dapat vaksin lagi ni, yang dalam proses Kita akan cuba berbincang dengan Pusat Kesihatan Daerah Kuantan untuk dipercepatkan pemberian vaksin kepada pelajar-pelajar kita. Jadi kalau pelajar contohnya yang dah dapat satu vaksin, dia dos kedua adalah pada 5 ataupun 6 hari bulan. Jadi sepatutnya lapor diri pada 4, tapi kalau 5, 6, 7 tu dia dapatkan vaksin dululah. Kalau yang jauh daripada di luar pada Kuantan, kalau di Terengganu ke, kita bagi dia belajar secara online lah dulu 3 hari untuk komplit vaksin, lepas tu masuk balik ke institut. Okey, maknanya ada kelonggaran lah untuk kes-kes yang vaksin dalam minggu yang sama, jadi pelajar-pelajar pun boleh datang lewat sekilas KMT Kuantan. Untuk vaksin ni kalau dalam 3-4 hari lah, kalau dekat 2 minggu lagi, dia better datang ke institut lah. Lepas tu nak pergi vaksin, balik je lah. Dan PDRM ataupun DSGR, apabila untuk vaksin, biasa dia akan bagi kebenaran lah untuk vaksin. Okey, satu lagi soalan je Zai. Semasa berada di institut ni, adakah pelajar perlu menggunakan MySejahtera dan sebagainya? Adakah institut sediakan MySejahtera dan juga hak visa untuk JTM nya bagi memantau kita punya keselamatan untuk pelajar semua. Ni untuk penggunaan MySejahtera, semasa pelajar datang ke institut, dia memang dah kena check in melalui MySejahtera. Okey. Lepas tu mungkin kita di bengkel masing-masing nanti kita akan adakan satu kata untuk MySejahtera mengikut bengkel lah untuk pemantauan pelajar-pelajar di bahagian masing-masing. Dan untuk hak visa saya akan bincang sama ada kita akan teruskan ataupun sudah memadai dengan MySejahtera. Okey. Ada kita tunggu soalan lagi. Daripada penjaga dan juga pelajar-pelajar kita semua. Kalau dia datang angin tu. Suara moderator tu betul-betul lah. Ya. Kalau dah tak ada, Cik Zaid boleh bagi ucapan sikit. Okey, tak dengar suara. Boleh dengar ke? Saya tak berapa jelas berkenaan dengan peraturan keluar masuk ke tadi? Halo, Cik Zaid dengar suara saya? Line terputus-putus. Cik Zaid dengar saya? Baru dengar, okey jelas. Okey, tak ni kalau dah tak ada soalan, boleh Cik Zaid bagi ucapan untuk penutup kita punya live pada pagi ni. Okey. Terima kasih kepada tuan moderator. Kalau tak ada soalan lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tim BPSM, Cik Rauf dan JK, kepada PP bahagian pengurusan pelajar dan latihan Puan Nazarina. Dan harapan saya semoga pelajar-pelajar semesta akhir nanti dapat datang dengan selamat ke IP dan perjalanan berjalan dengan lancar. Jikalau ada apa-apa masalah, mohon pelajar ibu bapa boleh menghubungi Institut Latihan Penulisan Kuantan dengan menelefon ke bahagian pengurusan latihan. Dan boleh tengok kepada laman web kita, laman web iipkuantan.gov.my, dan juga Facebook IP Kuantan Official, di mana sebarang info kita akan war-warkan dalam media tersebut. Dan pihak pengurusan latihan juga kita berkongsi berkongsi info dengan barisan MPP. Dan terima kasihlah kepada pelajar-pelajar kita, wakil-wakil MPP yang banyak membantu kita lah dalam mengedarkan info-info terkini kepada pelajar-pelajar. Dan jikalau pelajar
rasa nak bertanya, tak ada masalah. Jangan malu-malu dan jangan segan. Boleh kontak je. Kalau nak berhubung dengan saya sendiri, buat apa pun, dialu-alukan. Kita akan membantu sedaya upaya untuk memastikan pelajar-pelajar institut ini dapat belajar dengan lancar. Saya rasa itu saja, Cik Syaring. Ada apa-apa lagi ke? Tak ada lah Cik Zaid. Dengan itu kalau dah tu kita akhirilah live kita untuk pagi ini. Jadi semoga semua pelajar dapat kembalikan ke institut dengan selamat dan juga dapat menyambung semula pelajaran di institut ini. Dan juga kita doakan semua sekali cuma kita selamat daripada COVID. Saya pun harap sedikit sebanyak soal jawab tadi dapat memberikan jawapanlah kepada ibu bapa dan pelajar tentang kemasukan. Okey, kalau gitu kita doa-doakanlah supaya minta maaf lah sekali lagi kerana line kita slow Ya. Okey, kita doakan COVID ni cepat-cepatlah diangkat daripada bumi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam.